senyum. Saya seperti ini. Dan saya juga nak datang ni. Betul ni? Padahal kita jumpa ni. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Okey. Okey. Boleh. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah
surah An-Nur fasa 3 Bandar Sabah Selatan, muslimin muslimat, semua jemaah yang menonton dan semua jemaah yang hadir pada pagi ini bersama dengan saya, dengan jemaah Roh Kembara, Kembara Jiwa. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh barakah ni, di sini kami berlangsung bersiaran di Masjidin Nabawi, Madinah Al-Munawwarah, berlatar belakangkan makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan di sini jam menunjukkan pukul 2.17 pagi. Alhamdulillah. Kami sampai tadi pukul 11, pukul 12 lah, 11.45 malam. Dan alhamdulillah kami tadi ziarah awal. Ini ziarah awalan, bila menjejakkan kaki ke Masjidin Nabawi ini, antara perkara pertama yang kita akan lakukan sebagai adab itu adalah kita terus menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedang jemaah yang mulia Allah Taala, alhamdulillah kita bersiaran dalam kurang lebih 30 minit saja boleh, sebab tengah menunggu untuk ke aktiviti seterusnya, tak lama. Apapun, kita ucapkan terima kasih kepada surah An-Nur fasa 3 Bandar Sabah Selatan. Dan mudah-mudahan live ini diberkati oleh Allah, dibawakan secara langsung dari Masjidin Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Walaupun di tempat yang berbeza, namun kita di waktu yang sama, walaupun di masa yang berbeza. Masa berbeza tapi waktu sama, tempat berbeza, namun hati kita tetap bersama. Sama-sama kita berada pada suasana yang pertama, kita sama-sama menjadi umat bagi Nabi SAW. Jadi sidang jemaah yang mulia Allah Ta'ala, tajuk pada pagi yang penuh barakah ni, tausiah tentang sekalian Jumaat. Antara perkara yang kita tekankan, bagaimana kita nak menghayati, bagaimana kita nak menghayati baginda Nabi SAW dalam kehidupan kita. Kita tak nak ianya terpisah, kita tak nak ianya terpisah. Masa terpisah ni bermaksud kita dengan cara hidup kita, Nabi dengan cara hidup Nabi. Sedangkan yang kita nak ikut itulah Nabi SAW. Yang kita nak ikutkan cara mana Nabi berfikir, cara mana Nabi hidup, itu yang kita nak. Tapi bagaimana cara nak merasainya? Itu soalan. Sebab mungkin zaman kita dah berbeza. Zaman kita zaman yang kita tak hidup sezaman dengan baginda Nabi SAW. Kita tidak hidup sebagaimana sahabat sahabah radhiyallahu anhum ajma'in hidup bersama dengan Nabi SAW. Kita telah tertinggal jauh 1400 tahun lebih, jemaah sekalian. Namun bagaimana keadaan, bagaimana situasi, bagaimana kita nak merapat, nak sedekat dengan baginda Nabi SAW? Itu yang pertama sekali, itulah dengan wasilah salawat. Dengan wasilah salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sedangkan selawat itu Allah SWT satu-satunya amalan yang Allah nyatakan dengan Allah sendiri, memulakan dengan bahasanya, dengan dirinya sendiri, berselawat, malaikat berselawat. Dan ini satu arahan kepada kita sebagai umat Nabi SAW, orang yang beriman, untuk berselawat pada baginda Nabi SAW. Jadi nak rasa dekat dengan Nabi SAW itu, sehingga kan Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, mafhum hadis, antara dekat denganku di hari akhirat nanti, yaumul qiyamah, hari akhirat nanti, di mana tiada siapa pun yang boleh membantu ketika itu adalah yang banyak berselawat pada Nabi SAW. Itu yang pertama. Jadi jelas, yang pertama, bagaimana nak merasai hidup, merasai kita ni nak hidup bersama dengan Nabi SAW, tak dapat. Kita tak boleh hidup sezaman dengan Nabi SAW. Tapi bagaimana nak merasai itu, terbuka hati kita, agar kita juga dapat merasai bagaimana adanya bersama dengan Nabi SAW. Ini baru ada Nabi, merasai ada Nabi SAW. Boleh nak cerita merasai adanya Allah dalam hidup kita. Nak merasai ada Nabi SAW itu, kita ada selawat. Dengan kita perbanyakkan selawat kepada baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu wasilah kunci, pembuka kepada bagaimana nak membina hubungan dengan Nabi SAW. Dan kita melawat ziarah tanda-tanda tempat-tempat peninggalan, sirah, sebagaimana kita ziarah makam baginda Nabi SAW. Itu antara cara kita nak mendekatkan ataupun nak merasai bagaimana hidup Nabi SAW. Kita datang Madinah sejauh-jauh ini, 9 jam perjalanan, yang mungkin jemaah sekalian yang dah pergi ataupun yang nak bakal pergi, yang kita datang jauh-jauh ni sebab apa?
Sebab kita nak merasai bagaimana peninggalan-peninggalan, tanda-tanda sirah yang ada pada perjalanan hidup Nabi SAW. Sebagai contoh, inilah sirah paling besar, syariat paling besar ni masjid. Nabi meninggalkan pada umatnya itu Al-Quran dan Sunnah. Dan dalam Al-Quran Allah berkata dalam surah Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah. Jelas. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Hanya saja layak mengimarah ke rumahku ada orang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kita jauh-jauh datang ni, bunyinya datang masjid juga. Jauh-jauh datang ni, bunyinya datang masjid juga. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Jadi dengan selawat pasti terikat dengan masjid. Cara kita nak mendekat antara tempat sirah. Orang cari, kadang-kadang cari tempat sirah. Tempat sirah ni pertama tempat yang berlakunya peristiwa yang berlakunya pada zaman Nabi SAW di situ. Punya tempat sirah. Ada kisah. Dan juga kita boleh jadikan tempat sirah itu juga sebagai apakah sirahnya Nabi SAW tinggalkan kepada kita yang menjadi asbab tu rapat. Itu adalah masjid. Sebenarnya masjid ni, bila tengok masjid, ingat surah baginda Nabi SAW. Sebab rumah Nabi kat masjid. Ni datang dia tengok, tak ada bangunan lain. Dah 1400 tahun dah Nabi kita meninggalkan kita. Kita jauh terpisah dengan Nabi SAW. Sampai ke tahap hari ni, tak ada bangunan lain yang dibangunkan di sini. Tak ada. Dan rumah Nabi tidak terasing dengan masjid. Asalnya terasing. Terasing tu taklah jauh. Makam Nabi itulah rumah Nabi SAW. Mihrab Nabi itulah masjid. Tapi dalam beberapa peringkat, bila ada extension, digabungkan sekali. Akhirnya rumah Nabi jadi masjid. Jadi sedang jemaah yang mulakan Ta'ala, maka apabila kita tengok masjid, tempat sujud, tempat yang kita bangunkan solat 5 waktu sehari semalam, itu peninggalan Nabi SAW. Jangan kita kadang terlepas pandang perkara itu. Dan juga rumah-rumah kita, jemaah sekalian. Rumah, tengok apa hikmah besar. Masjid satu, rumah jadi masjid dua. Ni cara nak dekatkan Nabi SAW. Kita kena ikut jejak-jejak yang besar. Pertama, selawat tu jejak besar. Memang kita kena lazimi selawat, sehingga selawat menjadi sebati dalam diri. Dan kedua adalah tidak terpisah diri kita dengan masjid. Dan kita kena jadikan rumah kita itu sebagai masjid. Apa maksud rumah kita sebagai masjid? Di dalamnya itu kita bangunkan amalan-amalan yang kita lakukan di masjid. Antaranya aqamas solah, dirikan solat. Itu yang pertama. Dan itu peninggalan Nabi SAW. Nabi meninggalkan satu mukjizat, yang mana mukjizat, kalau ikutkan Al-Quran itu, mukjizat Nabi ni kalau Nabi wafat, habislah. Tetapi satu-satunya mukjizat yang masih kekal sampai sekarang, itulah mukjizat Al-Quran. Apa mukjizat Nabi SAW? Di dalam mukjizat Al-Quran itu mengatakan tentang solat. Maka bila kita mendirikan solat, contoh dengan pembahasan tentang aqamas solat, tentang solat Taubah 18 itu, bermakna kita sedang mendirikan, hidup bersama dengan mukjizat itu, hidup bersama dengan baginda Nabi SAW. Solat ini menjadi imaduddin, tiang agama dan tiang kepada kehidupan, teras kepada pembangunan kehidupan. Maka kalau kita lihat bagaimana hidupkan masjid dengan mengimarahkannya, dengan mendirikan solat, kemudian datang dengan rasa niat kita datang kali ni, datang ke rumah Allah. Sebab tu siapa-siapa yang balik umrah, siapa-siapa yang balik haji, tiba-tiba dia tak melekat dengan masjid, dia tak melekat dengan Raudhah, di taman syurga, maka ada something wrong dengan umrah dia. Minta maaf cakap, something wrong sebab kita pergi, kita nak bina hubungan dengan Nabi SAW, kita nak ikut sirah Nabi SAW. Sirah Nabi SAW itu adalah rumah Nabi dekat masjid. Rumah Nabi dekat masjid. Tiba-tiba kita tidak pergi ke masjid, maka dia bertentang dengan perjalanan hidup Nabi SAW. Malah kalau dalam sirah, bagaimana Nabi SAW berhijrah dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah, antara bangunan yang pertama yang dibina oleh Nabi SAW itu adalah masjid. Dan Nabi adalah arkitek. Ini pun satu, kadang kita ingat arkitek dia orang putih. Tak habis-habis orang putih. Arkitek Nabi SAW, Masjid Quba, yang kita akan ziarah nanti hari Sabtu ni. Salah satunya masjid yang mana bila kita datang dibina dengan takwa, datang Allah bersihkan kita, dapat pahala umrah. Kalau daripada masjid, daripada rumah, daripada hotel kita ada rumah,
Yang ini sunnah kita, alhamdulillah kita akan pergi Sabtu. Sunnah Nabi SAW, Nabi akan setiap Sabtu Nabi akan ziarah, pergi solat di Quba. Kalau kita solat dari ambil wuduk dari bilik, dari rumah, siap-siap pergi ke Masjid Quba, pahala umrah besar. Allah bersihkan hati. Siapa yang datang masjid ni, Allah bersihkan hati. Bersihkan hati apa maksud? Apa maksud bersih hati? Orang kata bersih hati. Kita boleh rujuk balik dalam surah Taubah ayat 18 tadi. Apabila siapa yang berjaya mengimarahkan rumah Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa atu zakah wa lam yakhsha illallah. Orang yang hatinya bersih ni hilang ketakutan kepada dunia. Dunia ni tidak menakut-nakutkan dia. Itu hati bersih. Itu juga ciri-ciri para awliya. Yang mana Allah kata awliya Allah ini tiada hatinya, dalam hatinya itu ketakutan kepada selain Allah. Lam yakhsha illallah. Maksudnya apa? Takut yang dimasukkan di sini apabila takutnya khafi, yang tersembunyi, bukan takut yang jali, bukan takut yang adat, takut yang membawa pada fizikal, contoh mati, bunuh, luka, kena langgar kereta, itu takut adat. Yang dibincangkan di sini adalah takut khafi, takut tersembunyi. Nabi SAW nak membina hubungan dengan Nabi SAW. Kalau kita lihat kita hari ini ataupun soalan yang saya timbulkan di mak sekalian, kita nak jumpa Nabi SAW, kita ziarah jumpa Nabi, semua klaim nak jumpa Nabi SAW. Persoalan yang kita timbulkan, adakah Nabi nak jumpa kita? Itu soalannya lah. Memang kita ni semua boleh jumpa Nabi SAW, tapi soalan adakah Nabi nak jumpa kita? Kenapa timbul soalan itu? Kerana adakah kita datang dengan hati yang benar-benar tidak takut selain hanya pada Allah? Kerana dengan Nabi SAW, bila nak berhubungan dengan Nabi SAW itu, hatinya mesti dibina sehingga tiada ketakutan selain Allah. Ini yang Nabi bawa. Memang hidup ini penuh dengan ketakutan. Hidup ini penuh dengan sebab ketakutan, benda tak pasti. Takutlah. Takut-takut rugi, takut-takutkan sakit, takut-takutkan mati. Mati pun ditakut-takutkan. Wa karahiyatul maut. Ditakutkan kubur, dia nampak hantu kan. Dah lari pada kubur. Padahal kita ziarah Nabi, kubur Nabi. Jannatul Baqi. Nanti ada rezeki masuk, insya-Allah. Masuk tak nak keluar rasa. Beza dengan kubur kita. Kubur kita tak nak masuk. Buat pula cerita hantu kubur pula. Allah. Memang dunia ni menakut-nakutkan. Sebelum kedatangan baginda Nabi SAW, dan di Madinah ini adalah madrasah. Dia panggil madrasah zuhud, madrasah yang dibangunkan sifat-sifat keyakinan kepada Allah. Di sinilah bermula ni tempatnya. Di sinilah tempat Nabi SAW membina legasi yang mana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dipanggil golongan sufi. Itu golongan-golongan yang tidak takut melainkan hanya pada Allah. Ada golongan-golongan sufi itu. Jadi sedang jemaahnya memuliakan Allah Subhanahu taala. Maka membina hubungan itu adalah dengan kita bila datang masjid, kita niat tadi inna amalu bina, itu penting. Datang masjid itu nak membina hubungan dengan Nabi SAW. Kita tak nak putus syiar yang besar ni, tak nak padamkan syiar yang besar ni. Malah kejayaan yang besar Nabi SAW itu adalah berjaya menghidupkan masjid dengan solat Jumaat 5 waktu semalam itu, dan hatinya bebas ketakutan. Lam yakhsha illallah. Hari ni zaman akhir zaman makin nak habis ni, makin banyak perkara yang ditakut-takutkan. Sedangkan Nabi SAW dah buat kerja ni 1400 tahun dulu, ketika umat jahiliah yang ditakut-takutkan dengan dunia, yang hidup apa kesan takut ni, dia akan jadi berebut, jadi bergaduh. Takut contoh nak masuk tempat sikit, apa banyaklah perkara, contoh naik lift lah, naik lift tak jauh lah, tempat sempit, takut tak dapat naik, apa jadi? Bergaduh. Dia bergaduh, berebut, dah berimpit-impit, dah tersepit seorang, bertolak seorang. Jadi bila kata perkara dunia ini perkara yang sempit, dan sempit kepada lapang, akhirat itu lapang, maka ketakutan itu dah hilang. Dan satu riwayat Nabi SAW, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, makam Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ada dimakamkan bersama Nabi SAW.
Satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an melihat Nabi baring di atas tikar jerami. Bangun berbelak-belak, maknanya berbekah-bekah badan Nabi SAW. Ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an menangis. Menangis sebagai adat tengok seorang pemimpin yang hebat tidur dalam keadaan susah. Agak-agak kalau kita lah kan, orang menangis atas kesusahan kita, mesti kita pun akan mengambil peluang untuk meraih simpati. Kita pun bila nak buat macam mana, ginilah susah kita, sabarlah banyak-banyak. Tapi tidak Nabi SAW. Ketika Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu menangis, Nabi balas, kenapa kamu menangis? Ibn Khattab, Nabi panggil gelaran ayahnya. Satu kata, kenapa masih menangis wahai anak kepada Ibn Khattab? Kenapa kamu lihat aku susah? Dan Sayyidina Umar Khattab beritahulah kerana roh nafasi dengan kesenangan. Pemimpin besar semua senang. Kamu pemimpin wakil Allah, pesuruh Allah, pemimpin umat, kenapa susah? Tahu Nabi jawab apa? Biar mereka dengan dunia mereka, kita akhirat. Nampak tak? Satu semangat yang berbeza, yang kalau kita hari ini seringkali dilemahkan dengan kesusahan, dilemahkan dengan kesedihan disebabkan keduniaan. Ya, dunia itu memang banyak cabaran dia, kesusahan. Nabi SAW sebagai contoh, kita dah ziarah Hudaibiyah, cerita tentang Nabi tersekat untuk melakukan umrah waktu itu dan haji sepatutnya, dan kalau nak pergi nak buat, dan takdir Allah tahun 6 Hijrah. Berjalan kita naik bah pergi Madinah, nak sampai sini pun kebah kaki kita. Kebah sebab apa? Kebah sebab lama duduk. Kebah badan. Bayangkan Nabi naik unta berhari-hari, dah sampai ke Hudaibiyah tu, border nak masuk ke Miqat untuk pergi Mekah, tiba-tiba kena halau balik. Halau tu masa tak boleh masuk. Halau lah tu, orang kafir Quraisy tak boleh masuk. Susah. Jadi memang susah. Nabi hadapi kesusahan dunia ini dengan apa? Dengan iman. Memang itu cara hadapi kesusahan. Kesusahan itu tidak meresahkan. Susah ya memang susah, tapi jangan sampai resah. Bagaimana nak hilangkan resah? Iman. Bagaimana nak hilangkan resah? Yakinkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tingkatkan ilmu kita tentang keyakinan pada Allah. Macam nak tingkatkan ilmu itu? Dengan perbanyakkan dalam perbicaraan tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal keadaan itu. Contoh, kita perlukan ilmu tentang rezeki. Hari ini kita ditakut-takut dengan dalam keadaan tak cukup rezeki. Akan datang dia berlaku macam-macam keadaan. Keadaan-keadaannya rezeki tak cukup. Anak dicatu-catunya, nanti tak cukup. Contoh, kan? Dikirakan duit itu adalah rezeki. Maka bila tak cukup duit, tak cukup rezeki. Maka ini satu pahaman yang batil. Dia tidak connecting dengan Nabi SAW. Nabi tak ajar macam itu. Nabi tak kata pun harta itulah yang menjamin. Dalam satu hadis Nabi SAW, hadis Ubaidah Al-Jarrah balik daripada Bahrain. Lepas ni dia balik Bahrain, datang Madinah. Masa tu dekat Madinah, kaum-kaum Ansar tunggu Ubaidah Al-Jarrah nak dapatkan duit, dapatkan habuan daripada Bahrain. Ramai waktu subuh, macam gini lah, sekejap lagi subuh. Lepas subuh tengok ramai nunggu Ubaidah Al-Jarrah. Tahu Nabi kata apa dekat kaum Ansarnya nak menunggukan hasilan daripada duit tadi? Abshiru wa amilu ma yasurrukum. Bergembiralah, berharaplah dengan apa yang mengembirakan kamu. Wa wallah, demi Allah, tidak aku takutkan kefakiran atas kamu. Nabi tak takut kita fakir. Nabi tak takut kita susah. Dan sahabat Nabi yang dinamakan golongan-golongan sufi yang berhijrah daripada Mekah, dia ada anjung. Kalau tengok di masjid, di tepi tu belakang makam Nabi tu ada anjung. Ada anjung, tempat tu lah tempat golongan-golongan sufi. Sufi ni Sufah, Bukit Sufah di Makkah, berpindah ke Madinah dalam kurang lebih 400 orang. Semua orang susah. Yang hanya kerja mereka ini hanya menuntut ilmu, mendengar arahan Nabi SAW. 400 orang susah. Bukan susah lagi, fakir miskin. Antara siapa? Antaranya itulah Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada pernah dengar cerita tentang kesusahan Abu Hurairah radhiyallahu an? Tak pernah. Sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu an itu sahabat yang susah. Duduk dengan Nabi je, tunggu arahan, tunggu hadis Nabi. Sebab tu antara perawi hadis yang banyak, walaupun dia antara yang baru.
Jadi tak ada satu keadaan yang menyedihkan. Dalam keadaan dunia yang memang sifatnya merisaukan, sifat dunia ni menyusahkan, sifat dunia ni laibun walahwun, permainan dan senda gurau, dia bukanlah perkara yang mesti dijadikan perbualan besar dalam hidup ini. Yang perbualan utama yang Nabi bawa kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kita semua adalah bagaimana keadaan kita di akhirat nanti. Ini yang menjadi perkara penting yang mesti kita tekankan dalam hidup ni, jemaah sekalian. Maka al-qayyis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qayyis man dana nafsa lima amila ba'dal maut. Orang yang bijak itu adalah orang yang mempersiapkan amalannya untuk kematiannya. Maka sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini berbalik pada tadi, bagaimana kita nak membina hubungan, nak bina hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah wa hablum minan nas. Wa hablum minan nas, nas yang pertama kita kena bina hubungan itu adalah dengan Nabi SAW. Nabi itu manusia. Manusia. Sebab tu Allah tak jadikan Nabi itu di kalangan malaikat. Malaikat kan kita, sedangkan manusia pun banyak alasan. Lah Nabi Ustaz, ni kan kalau malaikat, lagilah malaikat Ustaz, dia tak ngantuk, makan pun tidak, tidur pun tidak. La naum la yamut, mati pun belum lagi katanya. Makan tidak, Nabi tidak. Allah jadikan Nabi. Sebab apa? Sebab manusia. Dan kita memang Allah jadikan untuk bagaimana meniru, bagaimana kita nak tiru apa yang Nabi buat. Ini yang kita nak membina hubungan dengan Nabi SAW. Baik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Jadi kita sibuk kadang-kadang nak membina hubungan dengan manusia yang tiada memberi apa-apa sebenarnya manfaat kalau tidak ke Nabi SAW. Sebagai contoh, kita sibuk menjaga hubungan dengan manusia, katalah dengan isteri kita, wa imma dengan mak ayah kita. Kalau tidak kerana Nabi SAW, maka mak ayah itu tidak akan dimuliakan. Sebab itu yang nak memuliakan mak ayah ini adalah orang yang mencintai Nabi SAW. Kerana Nabi kata ummi wa ummi wa ummi marrat, 3 kali, salah marrat 3 kali Rasulullah SAW suruh berbuat baik dengan ummi. Siapa yang suruh buat baik dengan mak ayah? Nabi SAW. Maka hubungan dengan Nabi SAW, kalau nak anak-anak kita jadi baik, maka linkkan dia dengan Nabi SAW. Jadikan Nabi ini sebagai inspirasi hidup dia. Jadikan Nabi ini sebagai perkara yang membawa kegembiraan bagi dia. Nah, begitu juga dengan kalau kita dengan isteri, nak membina hubungan baik dengan isteri. Kalau tidak melalui Nabi SAW, maka isteri ni antara yang Nabi kata mafhumat dia, sebaik-baik kamu yang paling baik dengan ahli keluarganya. Siapa yang kata? Nabi kata. Maknanya Nabi lah yang suruh kita buat baik dengan isteri kita. Nabi lah yang suruh buat baik dengan mak kita. Tiba-tiba hubungan dengan Nabi tidak dijaga. Apa dia? Berbalik pada tadi, peninggalan sirah bagi Nabi SAW itu tidak menjadi keutamaan. Kita mungkin boleh ziarah mana yang duduk dekat tempat peninggalan, kita boleh hafal sirah. Tiba-tiba sirah yang besar kita tak jaga. Itulah berbalik kepada masjid. Ini yang kita nak tekankan. Sirah besar, peninggalan besar Nabi SAW, masjid. Dan kalau kita fikir, apa Nabi besar ni? Masjid. Dan memang kita kena datang masjid, balik masjid, ulang alik masjid. Itulah sirah Nabi SAW. Nabi sirah ni maknanya apa yang Nabi buat sepanjang hidup. Nabi ulang alik masjid 5 waktu sehari semalam. Masjid, rumah, masjid, rumah, masjid, rumah, perang, masjid, rumah, perang. Urus keluarga. Jadi inilah yang kita bina dalam hidup kita. Kita ikut apanya, mengikut apanya, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikut aku, Nabi kata. Jadi kalau kita tak boleh nak memperincikan sunnah Nabi satu persatu, yang mana kita nak kaitkan dengan sirah, kita tak hafal. Tapi mana mungkin masjid kita boleh lupa kan? Itu sirah besar, sunnah besar. Sunnah besar Nabi SAW itu jamaah, solat jamaah, sunnah Nabi. Jadi kita menghidupkan, maka nak bina hubungan dengan keluarga tadi adalah dengan mengajak dia menghidupkan sunnah Nabi, sirah Nabi di rumah. Contoh solat jemaah, atau ingatkan dengan keluarga tentang solat. Malah menjadi seorang yang tegas dengan solat, bab syariat. Ini antara bagaimana nak membina hubungan dengan Nabi SAW. Jadi sedang jemaah yang mulia Ta'ala, kalau kita amati dengan dalam, dengan perhalusi, maka
Nabi SAW ini, kita boleh katakan bagaimana sahabat ni, bila dengan Nabi SAW ni, kehidupan sahabat ni sehinggakan dalam hadis Nabi SAW, maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu bagi tahu, tak ada yang lebih aku cintai dengan diri aku dengan kamu. Dia ada banding ni. Nabi kata belum sempurna lagi. Selagi mana diri aku, lagi Nabi SAW tidak lebih dicintai daripada diri sendiri. Bila dengar macam tu sahabat, dengar direct kan Nabi, sanggup mati untuk Nabi SAW. Sanggup mati untuk Nabi SAW. Kenapa sampai tahap macam tu? Sebab apa gunanya hidup kalau Nabi SAW tidak iktiraf kita umatnya, maka hidup sia-sia, neraka. Apa gunanya baik mati kerana Nabi pada hidup tanpa pengiktirafan Nabi SAW? Itu persoalannya. Buat apa hidup? Sebab tu sahabat sanggup mati untuk Nabi. Kita ni mungkinlah tak sampai tak nak mati untuk Nabi, tapi kita bermati-matian lah hidup kat sedah Nabi. Dan satu lagu kan, lagu Kekasih Allah, Bersih Saya lah. Dia Nabi kita, lambang cinta yang nyata. Aku kan setia hingga ke hujung nyawa. Sunnahmu kan ku julang, walau susah yang mendatang. Sunnahmu kan ku julang. Memang sunnah ni banyak lah. Cuma kita nak tekankan sunnah terbesar Nabi SAW. Yang besar itu adalah jamaah, masjid, syiar. Dan kita kena nampak yang sebahagian daripada diri kita. Dan tiada gunanya kita kena jawab. Kita kena kata pada diri kita, tiada gunanya hidup ni kalau kita tak boleh buat sehabis baik untuk Nabi SAW. Kita kan setengah orang tak ada guna lah kalau tak boleh buat sehabis baik untuk keluarga, untuk anak, untuk ini. Kadang dia give up dia. Itu belum cukup. Malah kadang-kadang itulah menyebabkan dia give up. Sebenarnya kita kena buat sehabis baik untuk Nabi SAW. Ayyukum ahsanu amala. Allah pun suruh. Jadi kita kena jadi contoh. Kita kalau kita terjemahkan dalam kehidupan, kalau kita menyantuni keluarga kita, kita menyantuni ahli keluarga, anak isteri kita, mak ayah kita, kita nak buat sehabis baik. Nah, sehabis baik. Ini suhu berapa ni? Sejuk juga ni sekarang ni. Nah, ini okey lagi. Dulu yang datang bulan 1 tu 8 aja sesi. 8. Tapi bab sejuk ni cara dia, kita kena sambut sejuk tu. Sambut sejuk tu biar sebati dengan dia. Jangan lawan sejuk tu, tak jadi. Ada orang nak lawan. Syarat dia terima kesejukan itu. Kalau gantung, saya nak gantung. Kalau gantung. Itu bukan keadaan. Itu perasaan. Dia tu perasaan ngantuk. Sebab keadaan tak ngantuk. Ustaz, tanya soalan tak? Okey, baik Ustaz. Kita sebut cinta Nabi, pahala duduk di Masjid Quba, macam pahala umrah. Manusia jadi gila harta Ustaz, sebab boleh ukur nampak Ustaz. Tapi bila pasal pahala cinta Nabi, benda yang tak boleh nak ukur, dia punya momentum. Kita rasa pahala tu memang dapat kat kita, tapi benda tu boleh menghalang kita rasa lagi gairah. Benar. Nak buat macam mana? Dia itu bahaya. Itu dia panggil pahala barang yang pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Falahum ajruhum inda rabbihim. Falahum ajruhum inda rabbihim. Maka pahala yang banyak di sini. Siapa kata? Nabi kata? Bukan Nabi kata. Allah kata. Setara Nabi kata pun kita dah yakin. Allah kata nakli, dalil yang qat'i. Orang buat amal pahala. Tapi soalan, bagus soalan Ustaz, kenapa tak boleh rasa? Tak boleh rasa. Satu je sebabnya, dosa. Dosa, tu je penghalang untuk merasa pahala, yakni merasa nikmat dengan perkara taat. Dia pahala ni memang kita dah ukur, tapi kita kena seronok dengan perkara taat. Contoh, isteri seronok layan suami, tiba-tiba dia tak boleh seronok layan, mesti ada dosa.
Mesti ada gap besar. Sedangkan layan suami, pahalanya syurga, bukan lagi gandaan dah. Sehingga suami merasa senang dengan dia. Tengok muka dia senang, layan. Bila dah layan dengan senang hati, muka pun gembira, senyum. Bang, minum bang. Selagi mana dia tak buat benda yang syirik, selagi mana tak melakukan dosa besar, bermaksud kita bimbang dia melakukan dosa-dosa macam itu, menyebabkan dia tak merasai pahala-pahala yang besar-besar ni, terutama dosa syirik. Layani suami ke isteri, Ustaz? Isteri. Contoh Macam trend sekarang kan, suami kena layan isteri. tu salah lah. Terbalik. Ikut apa dia nak makan apa. Tu salah. Oh, Terbalik. Sebab yang nak melayan itu lelaki, yang nak dilayan itu lelaki, yang nak melayan itu perempuan. Itu tujuannya seorang isteri itu Allah jadikan nak melayani Nabi Adam AS. Lelaki menjaga dia, bukan melayani dia. Jaga ni rupa bentuk keselamatan, ilmu dia. Tapi hari ni hari zaman terbalik. Sebab dah tak nampak rasa besar pahala tadi, mula agiu. Sebab penghalang dia adalah dosa. Ada tadi dalam hati ada ketakutan. Bimbang-bimbang takut itu takut perkara yang boleh pergi kepada takut tentang syirik. Contoh rezeki. Takut tak cukup rezeki, cari duit tak cukup masa. Dan sekali rupa-rupanya dia dah menyekutukan Allah dengan duit itu. Sebab apa? Duit itu memberi rezeki kepada dia tanpa sedar. Sebab tu penting ilmu. Kadang-kadang dosa yang kita tak nampak buat, contoh mencari mulia. Mencari mulia. Hidup kita tanpa sedar kita mencari kemuliaan selain Allah. Contoh, kita asal nak pakai kereta, nak pergi kerja. Lain sekali bukan pasal kita pergi kerja, nak pakai kereta branded pergi kerja. Asalnya nak ada rumah je, nak berteduh. Lain sekali nak kena rumah besar, nak kena ada ini untuk berteduh. Dia panggil lifestyle, gaya hidup yang membawa kepada prestige, membawa kepada mulia. Tak salah rumah besar, tak salah kereta branded, tapi rasa mulia tak dengan benda tu? Ini Allah je tahu. Kalau tak rasa mulia dengan pakai BMW, kalau tak rasa mulia dengan pakai Mercedes, Maserati, Ferrari, tak rasa macam golongan have, silakan. Tapi kalau pakai tu mula jalan dah bakatan sisa tahun, jalan pun dah macam ni dah. Bohong lah. Kita contoh, tak jauh umrah kita package. Bayangkan tiba-tiba package kita duduk tempat obrol. Katalah, ni bukan kata nak marah orang duduk obrol, silakan lah. Tiba keluar obrol tu rasa macam kalangan orang yang mulia je rasa. Macam dimuliakan je duduk hotel mewah ni. Sedangkan Allah tu tidak bertempat, wujud bila-bil makan. Bagaimana kita boleh tempatkan kemuliaan itu pada tempat? Sedangkan Allah itu tidak bertempat. Tiba-tiba kita tempatkan, oh solat kat sini mulia, solat kat sini tak. Hati-hati, jangan tempatkan kemuliaan pada tempat. Tempatkan kita pada Allah. Tempatkan diri kita pada Allah, di mana pun akan mulia. Walaupun dah duduk di atas longgokan kotoran sampah, contoh, bukanlah katanya, tetapi di saat Allah nak muliakan dia, sampah pun boleh jadi permata bagi dia. Daripada duduk di atas longgokan permata tetapi dihina di sisi Allah. Sebab mulia dah hina itu hanya pada takwa. Nabi kata, berbalik pada Ustaz kata tadi, tak boleh rasa tu kita juga ada dosa-dosa yang ada dalam hati tanpa sedar. Kadang-kadang dengan pakaian kita pun boleh terhalang kerana nak merasa pahala tu. Akhirnya kita rasa macam tak puas, tak seronok, rasa macam seorang tu tak best. Ingat hati-hati, kadang-kadang dia jadi nak beramal kena, asalnya nak berjemaah, bagus dah. Jadi bila seorang rasa lonely pula. Rasa, alah saya seorang ni, saya dah biasa berjemaah ni. Alah, saya nak, rasa macam tak seronok pula. Hati-hati. Sebab tu para ulama juga yang mana Allah pilih ni, dia walaupun dah keadaannya kadang ramai, tapi dia suka bersendirian. Dia tengok dia tu mulia dengan ramai ke dengan seorang, atau macam mana. Tu nak menjaga hati tu, ulama. Dia suka buat kerja-kerjanya. Contoh almarhum Tuan Guru Dato' Nik Aziz, cuci tandas. Nampak macam apa kena mana cuci ibadat? Ya hati nak rasa cuci tandas tu, rasa jatuh tak martabat gitu.
Ini bila soal kenapa tak boleh rasa ganjaran, kenapa tak boleh rasa, kerana kita kerana kita tidak boleh kerana padanya itu ada dosa. Nak tutup tempat ni, Yesus cepat. Itu nama dia. Jadi sedang jemaah yang Allah Ta'ala, begitulah. Maka perbanyakkan caranya. Sebab tu Nabi suruh, antaranya selawat itu adalah membersihkan hati. Pada selawat ada keampunan. Maka perbanyakkan istighfar. Istighfar itu Nabi SAW 70 kali istighfar sehari. Bukan Nabi ada dosa, tidak. Nabi nak ajar kita bahawa hati ni senang buat dosa. Dosa hati itu mesti kita tumpukan. Apa dia? Tidak merasa yakin dengan ganjaran Allah. Kalau harta nampak dia cepat, dapat 100,000 rasa seronok. Dapat datang masjid rasa biasa. Padahal masjid tu lebih besar nilai daripada 100,000 tu. Tapi orang tak nampak. Sebab ini iman. Terhalang dia dengan dosa hati. Mungkin ketika tu dia tak buat dosa, dia pergi masjid dah, aku buat dosa apa? Soalan, kau rasa dunia kecil ke akhirat besar? Dia rasa datang masjid ni besar ke, ataupun rasa datang tempat kerja besar? Ketika dia tak boleh rasa datang masjid tu besar, habis. Dia di situlah perbahasan tentang hati. Baik jemaah yang muliakan Ta'ala, insya-Allah itulah sikit sebanyak perkongsian kita pada pagi ni. Saya kena end live kita. Tadi dah ada bagi reminder, suruh buat, dia suruh buat khulasah buat kesimpulan katanya. Dia buat macam itu. Baik, jadi semua jemaah yang menonton pada pagi ni, insya-Allah pagi Jumaat, di sana pun Jumaat, dan semua yang berhajat, moga dikabulkan semua hajat. Saya tak terbaca satu-satu ni. Dan semua yang insya-Allah yang bersiaran pada pagi ni, Allah berkati, muliakan. Boleh bantu infak dana untuk aktiviti surah An-Nur, insya-Allah. Mudah-mudahan surah An-Nur terus aktif dalam menyebarkan dakwah secara offline dan online, insya-Allah. InsyaAllah, moga-moga Allah rahmati kita. Bab duduk sampah ni, Allah nak cerita nanti sambung lain lah. Masa saya buat haji dulu, kalau takdirkan saya kena mikot mabit di Mina, duduk di tepi sampah, tong sampah. Tak, bila asal tu tak perasan pun. Tempat tu waktu tu kami kena bergerak kena halau lah, kejap pergi sini, kejap ke sini. Tempat yang paling rasa selamat waktu itu lah. Dan waktu itu ke tempat tu banyak polis, askar ada. Saya naik dia tak halau, sebab tempat tu sampah. Kerana nak tidurnya pasal, saya terpaksa lah kembangkan sampah, longgokkan tepi tu. Maka ada dah ruang kita bersihkan. Jadi polis tu nampak lah kita bersihkan dulu. Maka dia pun tak kacau. Maka tidurlah saya dalam 3-4 jam tepi sampah. Ada gambar. Itu ingat. Itulah Jamratul Aqabah. Kita nak jamrat, nak buang rasa diri tu. Ada yang beberapa orang tu dia naik tengok sampah tak jadi. Alamak, agak di tempat sampah hut, turun balik. Dia tak tahu tempat kat luar tu semua kena perambat. Tapi dia sanggup kena perambat. Kita dah elok, dah tidur dah. Tapi nak tidur balik cek sampah memang tak lah kan. Pergi nak cek sampah, kita mencari tidak. Tapi akan ada situasi-situasi yang Allah akan uji. Maka kita kena ambil peluang itu. Ambil peluang itu. Tapi itu saja mas sekalian. Wallahu alam. Mohon maaf pada saya daripada Madinah Al-Munawwarah. InsyaAllah moga-moga Allah rahmati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahumma sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Oh, entah. Cicit. Oh. Kena tak arat. Ha. Dia buka kapal.